Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian mukhtasar kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bab tempat berdiri imam ketika berkhutbah itu. Situ muka surat 276, kitab terjemahan mukhtasar ni muka surat 276, tempat berdiri imam ketika berkhutbah. Kata-kata 684 betul Nah. 684 Qaul yang ke-684, Imam Asy-Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Idza khataba istanada ila jid'i nakhlah min sawaril masjid, falamma suni'al minbar fastawa alayh. اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمع أهل المسجد حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكت." Kata Jabir bin Abdullah, apabila Nabi berkhutbah, sebenarnya di sini idza arada an yakhtubah, itu takdirnya. Apabila Nabi hendak berkhutbah. Tu. Apabila Nabi SAW hendak berkhutbah, beliau akan bersandar pada salah satu daripada tiang masjid yang diperbuat daripada batang kurma lah. Nabi bersandar, Nabi menyandar ke tubuh dia begitu. Pada waktu itu tidak ada mimbar lagi. Mana kedudukan kaki Nabi itu di atas tanah, di atas lantai masjid Madinah pada waktu itu. Namun apabila mimbar telah dibuat untuknya, maka Nabi berdiri di atas mimbar itu. Jadi mimbar ni dia sama dengan ada di masjid Pasir Lada tu. Itulah mimbar hak asalnya. Dia tidak adalah macam kita kata penutup atas tu bumbung, itu tidak ada. Cuma seperti hak di Pasir Lada itulah. Kalau dalam gambaran hadis begitulah keadaan mimbar pada mereka awal. Jadi bila dibuat mimbar, maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar itu. Fastawa alaih, mana Nabi berada atas mimbar itu dalam keadaan berdiri lah, itu maksudnya. Mana tegak. Dia istiwa ni banyak makna. Batang kurma ittarabat tilka sariyah. Jadi batang kurma itu bergoncang. Ittarabat ni makna bergerak. Sebab batang kurma tu dia yang menanggung dia punya bumbung masjid itulah. Ittarabat ni macam bergetar, bergoyah sikit, tidaklah kuat. Tu. Dan bunyi dia tu bunyi hanin, rintihan seperti rintihan suara unta. Unta merintih. Bunyi macam menangis lah. Hanin. Bunyi begitu. Jadi bunyi itu agak jelas lah, sehingga mana para sahabat yang berada dalam masjid itu boleh dengar. Sahabat boleh dengar. Kita minta tidak dengar lah di masjid tempat kita ni. Kalau dengar tu salah juga nak. Etikah rumah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW turun dari mimbar, kemudian Nabi peluk batai itu, Nabi dakak gitu, sehinggalah dia diam. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, hadis ni Nabi belum berkhutbah lagi. Itu mengikut Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab kita tengok Jadi ulasan Imam Syafi'i ini dalam qaul yang ke-685, oleh kerana itu, berdasarkan kepada hadis ini, maka Imam Syafi'i berkata, oleh kerana itu, mana oleh kerana hadis inilah, maka kami berpendapat bahawa tidak menjadi apa-apa kesalahan. Maknanya harus seorang imam berkhutbah di atas sesuatu yang tinggi dari tanah atau lainnya. Tidak jadi masalah. Dan tidak mengapa imam turun dari mimbar
kerana suatu keperluan sebelum ia memulakan khutbah. Belum khutbah lagi, boleh turun. Kemudian dia kembali semula ke atas mimbarnya. Sebab bagi Imam Syafi'i, Nabi turun ni, Nabi tak khutbah lagi. Nabi tidak memulakan khutbah lagi. Boleh jadi bagi salam saja baru, tak mula lagi khutbah tu. Apabila ia turun, apabila khatib, ia tu maksudnya khatib, pengkhutbah itu. Sebab itulah khutbah ni sebenarnya, itulah hak terbaik lah, berkhutbah, bukan baca khutbah. Itu hak asal. Jadi orang kita ni dia berasa payah sebab apa? Sebab ditekankan kepada skema dia tu, format dia tu. Padahal format tu kita ikut guna bahasa Kelantan pun boleh. Kecek biasa gini tak apa, ikutlah. Kadang-kadang orang kapun dia lebih faham lagi tu. Ingat saya sebut di Masjid Al-Ustaz kan, saya pergi tu tak. Dia bawa sekeping nota, dia tulis poin, dia kecek guna pekat bahasa Kedah. Orang tak know, kita kata lagu ni jadi tidak ada tukar suara slow ya, suara, tapi dia sebut tu tepat. Tak banyak huruf, sekejap lah. Tapi siapa mesej tu? Oh tu saya suka tu, kata bagusnya. Kalau kita kecek Kelantan agak, pokok kita ni dalam kampung kita ni sehari dua ni ada masalah. Khutbah kita buat apa tak boleh? Tu. Jadi bila nak dalam bentuk bahasa standard itu patut nak point so payah lah tu email kampung. Jadi menyebabkan jadilah baca khutbah walaupun ada faktor-faktor lain lagi. Bahkan lah ni kalau kita berkhutbah tidak baca teks tu dipanggil lah. Dipanggil sebagai satu kesalahan tu. Kita tidak nafikan mana pihak berwajib buat gitu, dia ada alasan dia lah. Ada alasan tersendiri lah. Baik, tapi asalnya begitulah. Baik, apabila khatib itu turun dari mimbar setelah memulai khutbahnya, maka ia harus mengulangi kembali khutbahnya dari awal. Kalau dia telah khutbah tapi dia turun kerana ada keperluan, bila dia naik atas mimbar dia kena mula semula daripada awal. Dan tidak boleh melakukan hal lain kecuali yang demikian. Kerana khutbah tidak dianggap sah apabila ada fasil, pemisah di antaranya dengan turun yang lama atau selainnya yang dapat memutuskan khutbah. Maknanya sudah berlaku pemisah. Turun tu lama, ada urusan. Okey, mana putus mualak tu kira. Putus tak boleh. Sebab Nabi ni sekejap ya. Pergi Nabi peluk sekejap pun Nabi naik semula. Tapi bagi Imam Syafi'i pada waktu tu Nabi tak khutbah lagi. Itu maksud dia. Baik. Begitulah. Jadi maknanya mengikut pandangan Imam Syafi'i, khutbah ni mana kalau kita sebelum selesai tu tiba-tiba turun kerana ada keperluan lain, misalnya sakit perut pergi bilik air, dia kena start semula. Kena start semula lah. Baik, berkhutbah sambil berdiri. Sebelum saya nak baca ni sebagai peringatan lah. Saya rasa kepada kita yang ikuti program ni tidak jadi masalah. Cuma saya nak sebut sebab sampai mesej pada saya ni berkait dengan ni lah. Dia sebenarnya pengajian kitab kita ni ringkasan. Kita tidak nak bicara pekoh secara huraya, secara detail. Ni pun terjemahan 3 jilid. 3 jilid. Jadi kita pun tidak sentuh banyak perkara. Sebabnya pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i itu banyak juga perbezaan dia. Tak semestinya mazhab Syafi'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i dan itulah pendapat Imam Syafi'i. Tak mesti. Kalau kita belajar segi fiqh tu, tidak mesti gitu. Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i secara peribadi lain, tapi yang menjadi mazhab dia lain, tak sama. Itu sebenarnya kalau orang belajar tu dia tahulah. Cumanya saya sendirinya saya banyak juga akan setuh lah. Walaupun tidak banyak, tapi ada kita setuh pandangan mazhab lain. Sebab apa? Sebab kita nak supaya kita ni terbuka. Ulama-ulama dalam mazhab lain ni pun sebenarnya ulama kita juga. Imam Malik tinggi-tinggi belaka tu, setarah belaka tu dengan Imam Syafi'i ni. Saya bimbang juga kalau kita terlalu kononnya terlalu nak Syafi'i sangat, akhir sekali seolah kita tak ambil kira dapat pendapat ulama-ulama kita juga, tapi yang dia tidak klaim dia sebagai mazhab Syafi'i. Tu sifat tu tak molek lah gitu. Sebab kita kata Sayyidina Bakar tu mazhab mana? Sayyidina Umar tu mazhab mana? Tak wujud lagi Imam Syafi'i berada di alam arwah lagi pada waktu itu. Jadi jangan berdoa. Jangan berdoa sebab ada yang macam kritik lah. Kritik Jadi diminta saya sebut. Sebab selepas kita ni pun kita akan belajar. Sebab saya maksud ni pengajian ni kita nak tahu tentang mazhab Syafi'i.
Tapi kita akan sebut bila habis 3 jilid ni, habis 3 jilid ni baru separuh jilid pertama baru. Bila habis 3 jilid memang kita nak belajar Syafi'i, cuma kita nak biar lebih luas. Pendapat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia ada kitab tu. Dan kitab 4 mazhab tu bagus, sangat bagus bagi saya. Kita buka. Okeylah. Sebab orang yang dakwa ikut mazhab Syafi'i ni, khusus di Malaysia pun banyak dah sebenarnya tidak ikut mazhab Syafi'i dalam bidang muamalat, pengerjaan haji, ketika tawaf misalnya, banyak dah. Cuma waktu tu dia tak ayak ke orang kampung lah. Sebab tu bagi saya lah, orang-orang begini sebenarnya tak betul cara dia tu. Dia sendiri banyak dah tak ikut mazhab Syafi'i, tapi dia tak ayak. Jadi selepas ni jadi anaknya bermaksud bila kita ngaji kita al-um, kita bukan sekadar tahu pandangan Imam Syafi'i saja, tidak. Mana kita akan cuba dedahkan juga mana pendapat-pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Dan juga dalam mazhab lain. Dan kita campur adukkan juga perbincangan ini secara ringkasnya berkenaan dengan falsafah hukum. Begitu. Itulah ringkasnya begitulah. Sebab ada minta, yalah, ada seorang mohon kritik tu. Dan sayangnya begini, biasa saya sebut sebab poin paling utama dia kritiknya, mana tidak layak nak mengajar kitab Syafi'i ini. Dia sebenarnya begini, masalah layak tak layak tu, dia satu perkara yang payah juga ilmu ni. Dia beginilah. Mana bagi orang yang merasakan betul-betul layak tu, dia kena mengajar khusus kitab al-um. Biar umat tahu Imam Syafi'i sebenarnya macam mana. Kenapa tak mengajar tu? Saya tak sebutlah sebab tu. Kena mengajarlah hak mana betul-betul layak tu. Ni kita buat ni nak suruh orang tahu. Sebab tu kita pun pilih yang mukhtasar. Kalau pilih hak asal panjang lah. Dan ana buat perbanding. Rifat Fauzi ni bukan kitab dia tu asal tu. Cuma dia tahqiq. Sebab tu dia ada takhrij hadis dan sebagainya. Mudahnya. Misalnya dalam bab kita baca, ana sempat rujuk lah. Nak tahu duduk mana maklumat ni. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ni. Rifat Fauzi dia buat duduk dalam kitab ni. Hadis ni setengah ulama buat tajuk ni. Maknanya satu-satu hadis yang dikemukakan tu tak semestinya hanya tajuk dalam kitab saja sesuai untuk hadis tu, tidak. Kita boleh nampak banyak. Tu. Cuba bayangkan kalau orang yang betul-betul mahir dia mengajar, tapi hak mahir-mahir ni tak mengajar Syafi'i. Tu kita sedihnya. Padahal kitab ni kitab rumus sepatutnya mengajarlah baru kita boleh nampak. Lepas tu kita perluaskanlah dengan metod yang dibawa oleh Imam Syafi'i itu, seperti mana yang disebut oleh ashab, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dan saya yakin lah, wallahu alam lah, bukan di Kelantan saja. Saya pun ni, tapi maklumat ni saya dapat hasil daripada pertanyaan lah. Misalnya kalau kita pergi mana masjid pun ada ke tidak kalau saya ni mengajar kitab tak ada. Padahal ni kitab utama ni, rumus jadi nama lagi induk. Tu. Jadi tak serusi lah, tak serusi. Saya akan sebut apa yang saya tahu saja. Sebab ada setengah tu rusing, takut salah. Dia kena rusing ni, duduk di kot lanah tu. Hak tu telah dirunsingkan lama dah. Hak tu sepatutnya kalau nak jadi isunya. Tak rusing pula. Jadi anaknya begini, ni sebut saya sebab ada duduk tengok ni. Dia begini sebenarnya. Dia kalau ada tersilap, sebab tu kita buat live. Kalau kita takut orang tegur, kita tak buat live. Kalau ada silap sebut, dia bukan sekadar kita betul, kita akan bertaubat kalau salah. Itu komitmen kita dalam ilmu. Sepatutnya begitulah. Jadi harap-harapnya orang yang betul-betul mahir tu, dia kena jadi kesukatan sebenarnya. Sebab kita mazhab Syafi'i. Lepas tu gunalah kitab-kitab lain tu, sekurang-kurang biar masyarakat nampak, rupanya dalam fiqh Syafi'i pun khilaf hebat juga. Sebab gini, wallahu a'lam, saya pun tidak tahu tahap ilmu seseorang dia berbeza-beza. Allah tidak beri sama ilmu ni. Dia setengah-setengah. Masyarakat kita ni di kalangan asatizah yang tahulah tu imam ke, dia bimbang nak dedahkan mazhab lain, dia takut berbeza pandangan. Nampak sangat itu. Dia bukan jahil, cuma dia tak tahu. Padahal dalam mazhab Syafi'i sendiri perbezaan sebanyak mana. Dia takut sesuatu yang memang sifat sesuatu itu memang begitu. Dia takut bila bicara tentang fiqh, dia takut beza pandangan. Tu makna nampak sangat tu. Bukan jahil, cuma tak tahu. Tak tahu peringkat tinggi, tak tahu yang berlapis-lapis ni. Tu. Sepatutnya dia kena tahu tu. Bila kata fiqh, tak seluruh ayat. Dan mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf mana-mana. Antara Imam Nawawi dengan Hafiz Ibn Hajar, kita kata banyak berlaku. Tak siapa nilai lah tu.
Sebab itulah kategori khilaf ni, khilaf yang dibenarkan dalam agama, yang dikatakan kebaikan untuk kita, khilaf dalam masalah furu' fiqh ni. Dalam bab usul akidah tak boleh khilaf tu. Jadi begitulah. Jadi anaknya berani mengajar ni sebab pertama sekali anak nak baca, yang keduanya dia ada rujukannya banyak rujukannya. Subhanallah, sini anak ambil ni anak buat perbandingan dengan anak murid Imam Syafi'i ni, Al-Muzani tu dah. Dia tak banyak, dia sentuh sikit-sikit dia tambah gini-gini. Ada terjatuh ni, sebenarnya Imam Syafi'i tidak sebut begini. Tu kita ambil manfaat daripada Syekh Al-Muzani tu, anak murid dia tu. Kalau nak ngaji kita asal dia 9 jilid tu, anak rasa ngana tak ada habis tu. Yang mati dulu. Tapi kita ambil setakat boleh. Ilmu ni gitulah. Mukhtasar ni 3 jilid ni pun sebenarnya terjemah. Hak asal kalau dalam bahasa Arab sejilid, hak ngana ni sejilid. Hak sejilid ni dia sebenarnya kalau hak terjemahan, mukhtasar dia ni 807 muka surat. Sejilid dalam bahasa Arab. Bayangkan kalau 9 jilid asal tu. 9 jilid agak-agak kalau terjemah jadi berapa jilid. Hak Arab dah 99. Itulah. Jadi kena faham lah perkara tu. Jadi kalau ada tak betul tu, dia kena PM mana lah, kena maklum nyanyalah. Kita kalau salah tak ayat tu. Bersenangkan kalau orang tu salah, kita tak ayat, kita berdosa, orang tu tak berdosa. Begitulah. Baik, terus kita pergi tu sebab ada minggu lepas lagi dia minta kita bagi respon tu. Jadi bila kita tak bagi, dia minta pula supaya bagi respon untuk sesi ni. Ana bagi tahu gitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita lah. Kalau maksud kita, niat kita tu ikhlas, insya-Allah Allah bagi pahala kepada kita. Baik, kita pergi pada tajuk kedua pada pagi ni. Berkhutbah sambil berdiri ni. Al-khutbah qa'iman. Khutbah sambil berdiri. Qaul yang ke-686. Banyak dah ni kita baca ni. Ni qaul yang ke-686. Imam Syafi'i berkata, ni suratul Jum'ah ayat 11 ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Itu teks dia ni. Wa idza, dan apabila ra'au, mereka melihat tijaratan, perniagaan, aw lahwan, atau hiburan. Permainan itu situ maknanya hiburan. Dia kalau bahasa Arab laiban tu makna hak sebenar permainannya. Lahwan itu maknanya macam hiburan lah. Faddu ilaiha, mereka pergi menuju kepadanya. Di sini dia terjemuh ni dari nasi mereka bubar untuk menuju pada. Maknanya mereka tinggalkan Nabi, pergi kepada hiburan itu, pada perniagaan itu. Wa tarakuka, dan mereka meninggalkan engkau. Sedang berdiri khutbah tu. Ni mereka awal. Ada sebut gitulah. Proses pendidikan ni, proses pendidikan Nabi pada sahabat dia ada berlaku gitu. Disebut. Imam Syafi'i, daripada ayat ini Imam Syafi'i sebenarnya nak sabitkan bahawa khutbah tu berdiri. Tu. Dia gini biarlah anak nak sebut sedikitlah sebelum kita pergi pada qaul 87 ni. Kalau kita perhatikan ayat inilah, cuba rujuklah mana-mana tafsir kau. Maknanya sahabat Nabi ni nak boleh jadi siapa peringkat khairul umat tu, inilah proses awal. Nabi duduk tengah khutbah, bila tengok tak ada yang tubik, tapi bukan Sayyidina Bakar. Syiah kena pastikan Sayyidina Bakar yang lari keluar tu. Tak ada. Pada di kalangan sahabat. Kita, sebab itulah anda ingat benar guru anda sebut, dia kata kalau kita perhatikan sahabat-sahabat Nabi ni, kalau kita nak guna bahasa kasar, memang teruk mereka awalnya. Tidak berpendidikan, kasar cara hidup. Banyak ke pergi rumah orang ketuk tu guna ni. Dong itu. Lepas tu bila kena ajaran Nabi guna hujung kuku. Cuba tengok Nabi. Sahabat Nabi mereka awal. Cuba tengok Nabi duduk berdiri dah. Bila tengok ada orang duduk, ada hiburan ada di luar masjid tu. Ada biasa majlis kahwin lah. Lepas tu ada pula dia punya orang duduk nego jualan murah tu. Nya tinggal Nabi baca khutbah. Siapa dia ni? Syiah kena royak tu. Jangan duduk kata secara umum. Saya nak bakar kau, saya nak umar kau lagi tu. Puan Syiah jahat benar ni. Dalam bab ni awak kena royak. Cuba tengok dia guna ni, tengok sahabat tu. Siapa dia? Sahabat tawakal ke? Kok kamu duk kata kafir tu saya nak bakar. Kau siapa dia? Sahabat nama ke apa?
tak boleh nak sebut. Maknanya sahabat-sahabat ni ada. Bila kata sahabat ni maknanya ada berlaku gitu. Sahabat yang besar-besar tak berlaku gini. Tak berlaku. Bahkan kita tengok dari riwayat sahabat yang besar-besar bila nak keluar daripada majlis Nabi, minta izin. Undur belakang, seluruh jalan pemburu kota. Masuk pos pemburu kota, nak keluar pergi. Tak sini mengganggu, tak sini Nabi terasa hati. Kecik apa perlahan bila tu ayat la tajhar qaul tu lah. Jangan kamu nyaringkan suara kamu di hadapan Rasulullah. Kamu kecik, supaya kecik sama-sama kamu depan Nabi. Sahabat suara derah, siapa tak jumpa Nabi, takut salah. Hak jenis volume rosak. Ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tanya, gimana tak jumpa? Nabi panggil dia, kecik dia. Nabi kata tak apa sebab bukan maksud nak hina aku. Mana Nabi bercakap, dia dalam konteks Nabi. Tu kita kena faham perkara itu. Saya sebut tu bukan apa supaya kita nampak. Takut kita jadi macam betul lah Syiah kata sahabat Nabi teruk. Kita pun tak aja tinggal tiga khotib dengan wajah khutbah. Kita kena tahu latar belakang sahabat tu macam mana. Sebenarnya kalau kita perhati secara keseluruhan, hebat sahabat tu boleh berubah daripada seteruk tu. Baik. Setelah Imam Syafi'i kemukakan ayat ini sebagai muqaddimah pada perbincangan tajuk berkhutbah sambil berdiri, maka Imam Syafi'i pun kata dalam qaul yang ke-687 ni, Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada suatu jemaah di masjid yang dekat dengan pasar. Maknanya zahirnya bukan di masjid Madinah ni, yang dinamakan Al-Bata'. Ni masjid tu, nama tu kalau di sini dia dia tu lah. Di sini sebab saya pun tak ingat dia punya jarak dia tu macam mana. Dia ada kesilapan sedikit tu. Saya pun terlupa nak tanda pagi tadi, sempat rujuk lah. Dia sebenarnya kalau kita tengok teks asal dia, sebab dia Batha tu, takut baca Batha. Batha. Alif ba ta ha alif hamzah. Batha. Batha. Ada marker tu. Nak tulis sini biar nampak. Takut silap baca. Bukan Batha tu, Batha. Dia itu sikit ni nak. Boleh? Tak apa. Dia Batha, dia aja begini dia. Tak ada, tak apalah. Ni aja dia Batha. Batha ni hak ni. Al-Batha, nama satu tempat ni. Hak ni kalau dia syair Arab dia ada sebut ni. Al-Batha'u. Ta mati ha. Al-Batha'u. Dia guna ta tu. Dia guna ta Batha. Dia pasar ni terkenal ni. Dia bukan sekadar tempat jual, dia tempat dideklamasikan syair. Pasar Ukas, satu antara yang masyhur lah. Kalau di zaman Mekah, sebuah ni di Madinah ni. Batha ini. Baik. Di situlah. Yang mana dekat dengan pasar. Yang mana pada waktu itu kabilah dari kalangan Bani Salim mereka membawa kuda, unta, kambing dan minyak sapi untuk diperdagangkan. Lalu mereka yang berada dalam masjid keluar untuk melihat dan meninggalkan Rasulullah. Kita kata siapa dia jual ni? Iyalah mungkin tidak Islam lah. Pada waktu tu mereka keluar daripada masjid untuk melihat dan mereka tinggalkan Rasulullah. Sebab tu saya kata Syiah kena buktikan hanya saya nak wakal awak gini, baru dia boleh nak kutuk sahabat. Mana sahabat-sahabat hak kita kata hak mungkin hak tidak berpendidikan. Sahabat ni ramai 70,000 lebih kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar. Dia kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar dari kita ada At-Tamyiz mana sahabat tu, dia 70,000 hingga 120,000. Tu antara bilangan sahabat. Dalam itu kadar itulah. Maknanya kalau 70,000 pun ramai tu. Baik. Bukan sekadar itu, ada lagi yang lainnya. Mereka ni juga ada mempunyai permainan, alat hiburan lah. Apabila salah seorang dari kaum Ansar kahwin, mereka memukul alat permainan itu dengan bangga dan sombong.
Ni adalah kompan, alat-alat muzik pada. Maka Allah menyebutkan hal itu dalam kitabnya. Dan apabila mereka melihat perniagaan tadilah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaih wa tarakuka qa'imah. Wa faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Itu Allah sebut tu. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka keluar, tinggal Nabi, pergi ke tempat itulah. Sama ada tengok nak barang murah tu ataupun permainan tu, mereka tinggalkan engkau sudah berdiri berkhutbah. Hak Imam Syafi'i nak ayat sininya khutbah tu berdiri. Kita tidak nak bincang ayat ni secara khusus, cuma nak sabit berdiri tu. Nak sabit berdiri tu. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab fiqh, kalau seorang tu dia tidak boleh berdiri, dia kena cari orang lain lah. Tapi kalau tak ada orang nak berani, tak apalah nak duduk pun, tapi asal selagi ada hak boleh. Sebab khutbah ni tidak, tambah-tambah kalau zaman kita lah, tak perlu alim lah mana, monggo baca. Siapa-siapa boleh. Nah. Gitu. Sebab itulah timbul salah baca tu. Monggo tak baca dulu sebelum tu. Sebut kalimah tu orang jadi pening. Apa tu? Sebab aku jawi. Jawi ni bahaya. Setengah-setengah kalimah tu. Dia kata jikalau kamu puas, puas tu makna puasa. Sebab dia ni tak apalah power alif sin alif puasa. Kalau dulu power alif sin puasa dengan puas ni dalam konteks ayat saja kita boleh beza kalimah tu. Silap-silap boleh tak? Timbul-timbul masalah pula, orang pun jadi pening. Mana bunyi pelik ni? Dulu Lamborghini 3 kali sebut tadi, haki sekali kereta dia kata. Sebut senang gitu. Dah. Mana orang dah merauai kapung. Jadi benda-benda gitu. Sebab tu bagi ana kalau kita boleh kembali kepada asal, khutbah ni berkhutbah. Sebab tu guru ana sebut, dia kata pokok kita ni kena berkhutbah, jangan baca khutbah. Kita nak ambil sunat tu. Sunat tu kan. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata lagi. Jadi kena ingatlah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam qaulna 87 tu, dia hanya nak menyabitkan berdiri. Sebab tu dia kemukakan ayat itu. Nak menyabitkan berdiri tu. Qaulnya ke-688. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Jabir. Ini Jabir juga sebut. Kata Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu tu sebenarnya silap tu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal Jumaah. Ubah bagi yakhtubu. Bukan yakhtubah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal Jumaah khutbatain qa'iman yufassilu bainahuma bijulusin. Situ ada takhrij hadis, cuba tengok bawah tu lah. Nombor 200 tu Rasulullah sallallahu dia kena hak ni kena terjemah kana ni menjadi kebiasaan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat, 2 khutbah dalam keadaan berdiri, dan 2 khutbah itu dia pisahkan dengan duduk. Mana khutbah pertama, sebelum khutbah kedua Nabi duduk, dan di situ ada syariat berdoa, kerana itu antara tempat yang mustajab doa. Doa sendiri-sendirilah. Tak perlu angkat tangan sini. Tak perlu angkat tangan. Doa, ikut doa dia. Sebab tu dulu saya di Masjid Lunia tu kita buat situ. Okey, kita nak latih masyarakat, ini doa pilihan. Kita tukar-tukarlah. Lepas 2 minggu kita tukar doa lah pun, jadi orang mana boleh tengok. Kita nak ajar masyarakat doa Nabi ni banyak. Jangan baca doa tu saja. Saya letak 2 minggu lah. Kayak khutbah ni, kayak kita pancarkan di slide tu. Nah, antara 2 khutbah tu ni, kita tulis itu doa pilihan. Doa dan terjemah. Sekali orang nak berdoa tu, mana tak ada alasan, orang kata tak erti nak berdoa. Tengok tu baca. Lepas tu niat lah. Niat kita fokus. 2 minggu, tukar doa lain pula. Gitu. Doa ni banyak doa ni. Doa Nabi ni. Baik. Cuba tengok. Kata Imam Syafi'i dalam qaul yang 689 tu. Ni. Apabila imam berkhutbah sekali saja, tidak ada khutbah kedua, kemudian ia mengerjakan salat, maka dia wajib mengulanginya dengan khutbah, berkhutbah 2 kali lalu mengerjakan salat. Ni untuk Jumaat, untuk Jumaat. Mana kalau dia khutbah sekali, dia kena ulang balik. Mana tak sah lah. Tak boleh. Harus mana wajib. Wajib kena ulang semula. Kena buat 2 kali, hukum mana pun. Sebab ini teras sangat. Apabila khatib itu tidak melakukan khutbah 2 kali, siapa
hingga waktu salat Jumaat telah habis, maka dia wajib mengerjakan salat zuhur. Jumaat telah waktu salat Jumaat, mana habis waktu zuhur lah. Sekarang waktu salat Jumaat ni, mana kira waktu zuhur tu habis. Maknanya hingga waktu salat Jumaat tu telah habis, maka dia wajib mengerjakan salat zuhur tu qada jadi kalau masuk waktu asar. Itu maksud dia nya. Tu. Boleh tu. Mana ayatnya khutbah tu wajib dua. Cuba tengok sini. Imam Syafi'i kata tidak memadai bagi khatib berkhutbah sambil duduk. Tak boleh. Tidak memadai di mana tak sah, tak jadi. Namun apabila ada halangan, maka hal itu boleh baginya dan bagi orang yang mendengar, kerana ada halangan, sakit lutut misalnya. Patut tak ada orang lain dia baca khutbah ni, walaupun baca pun setengah tu tak berani, tak biasa tu memang. Ketal lutut, kecek bunyi lagu lain. Jadi perkara ni perlu kita tahulah. Kalau ada halangan, ada sebab-sebab tertentu yang tak dapat tidak, kena duduk, baru tak apa. Baru tak apa duduk. Tu. Jadi perkara itu tidak sah, dan juga orang yang dengar pun tidak terjejah sikit pun kelebihan dia tu. Kelebihan Jumaat tu. Jangan kata, tu imam duduk ni, kurang dalam pahala kita duduk dengar. Tidak. Dan juga tu imam khatib sendiri pun tidak menjejaskan dia punya salat. Sebab salat Jumaat ni dia sekali, kena ingat bila sebut salat Jumaat dia sekali dengan khutbah tu. Mana tidak jadi kurang, itu maksud. Tapi kena ingatlah, hak ni kalau tidak boleh berdiri dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak. Selagi boleh berdiri, kena berdiri. Sebab itulah saya sebut tadi, katakanlah biasanya baca khutbah tu hari tu tak boleh, sakit lutut hari tu, suruh orang lain. Dia jadi imam tak apa. Jadi imam sudah. Sebab dia boleh khutbah ni orang lain, imam orang lain tak ada masalah. Boleh orang yang berbeza. Jelas Sebab kalau kita tengok dalam internet tu ada pun khutbah dekat dia duduk pun. Sebab dia sakit lutut, ada. Hak tu maknanya dia gini. Ni saya nak sebut satu perkara juga lah. Kadang-kadang khatib yang dilantik secara khusus ni, jadi bila dia tak boleh berdiri tu, orang lain tak boleh naik. Orang lain jadi segar kalau nak naik tu, terpaksa dia juga duduk. Kerana sakit tu tak apalah. Cuma kalau kita perhatikan dalam kata-kata Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i dia tidak buka pilihan untuk orang lain ganti tu. Cuma kalau seorang tu biasa dah dia baca khutbah, bila dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk. Mungkin lutut dia sakit. Imam Syafi'i tidak buka sebab dia perbincangan lebih luas lagi. Ada setengah ulama kata bagi orang lain lah baca. Bagi orang lain lah berkhutbah tu. Dah dia sakit tak sah lah dia hari tu. Ada yang kata begitu. Cuma tak apalah kalau kita bincang, misalnya tu imam tu jadi kecek pun dia bila tua ke dia sorang tak apa je lah. Tu lagi patut kena ganti orang lain. Ana pernah dengar. Dia pun duduk sana negara. Ingat kan ana sebut tu. Malah sebutlah tempat mananya. Ni dijajah tak jauh kot daripada kita lah. Tidak di Kota Baru. Tidak usah dekat ya. Dekat dengan Kota Baru. Jadi dia baca tu terhenti pun dia tertidur baca khutbah tu. Dia tua sangat. Jadi orang sepak tu kata umur 80 lebih. Jadi kalau siapa tak tu, dia kena berhentilah bagi pada orang lain. Dia boleh ambil khidmat lain. Dia ada anak pergi di masjid di Pekalan Sepah tu, Tik Imam tu, dia jadi Tik Imam saja, asal dia khutbah. Anak tanya dia kata uzur ustaz dia anak ni, tapi kat dia musuh jadi Tik Imam, cuma anak tak si baca khutbah. Lelah baca khutbah dia tu. Dia tua. Dia Tik Imam muda tapi tua. Tik Imam muda tu muda, Tik Imam tua tu muda. Tapi dia jadi Tik Imam. Orang nak khidmat sebab dia lama. Masyarakat rasa sesuai dengan dia tu. Dia sebut kan dia baik dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Jahab meninggal baru ni. Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Cuma di sini kena ingat sebab saya kata ni kita bincang ni ringkas nama pun mukhtasar ni. Baik tak apa kita pergi lagi. Tapi kok mana pun bagi Imam Syafi'i tak boleh duduk. Kecuali ada halangan, sakit dan sebagainya. Tu boleh lah. Jadi tidak terjejah tu semua jemaah tu. Di segi kualiti jemaah sama ada imam, khatib dan makmum tu. Baik, kita pergi seterusnya kepada bab adab ni. Ni berkait dengan disiplin. Adab ni anak terjemah adabul khutbah, maknanya adab khutbah. Disiplin yang perlu kita patuh dari sudut sunnah. Dari sudut sunnah. Qaul yang ke-690, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Salmah, diriwayatkan daripada
Salmah bin Al-Aqwa. Salmah bin, bukan binti Oh, kita tak buat ni, nak buat anak jatuh Salmah ni. Nah, bin. Bukan binti. Makna banyak kita tengok kalimah-kalimah yang orang kita dia guna untuk perempuan pada zaman Nabi untuk lelaki. Tu Salmah bin Al-Aqwa. Dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatain wa jalasa jalsatain. Rasulullah SAW berkhutbah dengan 2 khutbah, dan dia duduk sebanyak 2 kali. Ni kata dia ada khilaf lah. Duduk 2 kali tu macam kita tengok. Jelas dia sebut. Dia kata Rasulullah berkhutbah 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Dan Nabi duduk 2 kali. Nabi duduk 2 kali. Baik. Seseorang menceritakan kepada saya dengan berkata, jadi ada seseorang mencerita kepada saya, dia kata gini. Dia kata Rasulullah berdiri dengan tegak pada tingkat kedua setelah tingkat yang digunakan untuk istirahat duduk. Kemudian beliau memberi salam dan duduk. Apabila muazzin telah selesai mengumandangkan azan, beliau kembali berdiri lalu membaca khutbah pertama. Kemudian beliau duduk, lalu berdiri dan membaca khutbah kedua. Perkataan ini sejalan dengan makna hadis. Sebab dia khilaf ni gini. Memanglah khutbah ni ada sekali duduk. Jadi 2 kali ni buat apa? Duduk sebelum khutbah tu. Setengah ulama kata dia tak kira tu. Jadi kalau kira tu jadi 2 tu. Jangan buat salah faham. Lama nyeletak selepas khutbah yang duduk dulu sebelum tu. Tempat kita amal tu. Cumanya beza azan tu lain lah asal kita sebut dah. Nabi, bila Nabi naik atas mimbar, dia bagi salam, dia duduk. Bagi salam tu untuk orang panggil tambih lil hadirin. Peringatan pada ni nak khutbah ni. Azan tu azan masuk waktu. Tapi tempat kita tak. Azan mula-mula tu imam duduk dalam bilik dia lagi. Siap maya sonak gapo lagi. Nak apa kita buat tu? Bukan apa kita. Nak. Kemudian selepas tu mimbar naik, azan pula. Tu duduk mula-mula, tu masuk duduk. Lepas khutbah pertama duduk, situ ada syariat mustajab doa. Tu duduk yang kedua. Jadi kalau kita tidak mengambil kira hak pertama sebagai duduk dalam khutbah, jadi salah. Cuma hak ni mengikut riwayat Salmah ni, dia kata duduk 2 kali tu, hak tu maksud kali pertama, hak mula-mula sebelum azan tu, sebelum azan masuk waktu tu. Hak tu maksud dia nya. Boleh faham dah ni asal jelas ni. Kemudian dia duduk lalu berdiri. Maknanya lalu imam membaca khutbah pertama. Tadi duduk dah sebelum baca khutbah. Bila selesai azan masuk waktu, maka imam itu bangun dah baca khutbah. Khutbah ni khutbah pertama. Kemudian dia duduk. Duduk antara 2 khutbah dia panggil. Duduk antara 2 khutbah. Lalu dia berdiri pula selepas tu untuk khutbah yang kedua. Maka itu telah memadai baginya, insya-Allah. Itulah. Jadilah kalau dia buat kita memang jadi tu. Betul lah tu. Kerana dia telah berkhutbah dengan 2 khutbah, yang keduanya dipisahkan dengan duduk. Jadi maknanya Imam Syafi'i nak tekan di sini, duduk hak yang ditekankan adalah duduk antara 2 khutbah. Tapi Nabi ada duduk ke tak sebelum? Adalah. Naik mula-mula, Nabi bagi salam, lepas tu Nabi duduk. Tak khutbah lagi tu. Maka dilakukan azan. Selepas tu baru khutbah. Jadi kalau kita capur 2 duduk tu, hak tu yang dimasukkan 2 tu. Itu maksud dia. Lepas tu boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Sini dia tidak sebutlah. Imam naik tu baca khutbah pertama lalu. Maknanya azan sebelum tu. Maknanya azan tu, azan masuk waktu tu imam duduk dalam bilik dia. Jadi bila selesai azan dia baru tubik, dia pun naik baca khutbah. Kemudian dia duduk sekali, dia duduk nampaknya. Boleh. Tapi Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i memadai dah duduk hak tu, memadai dah, boleh sah dah khutbah tu. Tetapi sebab tu dia sebut adab. Adab ni makna sunnah. Hak maulid, sebab Nabi buat gitu dari riwayat. Nabi naik, wisalah duduk, lepas tu baru azan. Selepas tu baru baca khutbahnya. Sebab tu kita kena faham lah tu. Makna hak duduk betul-betul hak kira Imam Syafi'i kata tak sah tu, kalau dia baca sekali khutbah. Sekali itu dia kiranya maknanya pemisah antara 2 khutbah tu adalah duduk.
Walaupun ada khilaf lagi, katakanlah terpisah juga khutbah tu. Doa, tapi dia tak duduk. Lagu mana tu? Misalnya, katakanlah buat Jumaat di padang pasir, kursi pun tak ada. Nak duduk lagu mana? Misalnya, dalam keadaan tu, kitanya tidak musafir pun. Tak, kalau musafir pun boleh kita semaya. Misal kita ni 3 buah bah dekat Askatul 20 orang berhenti. Tak ada masjid tengah padang berhenti contohnya. Ataupun mungkin tak sampai marhalah safar lagi. Baca khutbah, kursi pun tak ada. Kita kata duduk sela lah, duduk cokoh tu, buat semua makmum. Boleh nak kata, tak, kalau tak duduk sila, kursi tak ada. Sebab Nabi ni ada kursi. Bukan duduk sela, tak, ada kursi ni. Lagu mana? Boleh. Tetapi kukuk mana pun agak tertinggal adalah satu sunnah. Sunnah ni kira-kira tidak wajib lah. Tidak wajib. Kena faham lah tu. Baik. Kayak dia buat dah situ, cuba tengoknya. Imam Syafi'i kata dalam apa ni, dalam tu bawah tu dia ada buat tu. Cuba tengoklah. Imam ni qaul yang ke-991. Saya suka kalau dalam teks asal ni dia sebut wa uhibbu an yaf'al imam ma wasaftu. Saya sukalah kalau mana tutup khatib tu dia baca khutbah supaya saya sebut berdasar pada riwayat Salmah ni. Saya suka. Lagu mana? 2 kali duduk. Saya suka gitu. Tapi dia buat bawah tu. Sebenarnya tak ada perenggan tu asal tu. Kalau teks asal tak ada perenggan tu. Terus dia sambung lalu apabila muazzin mengumandangkan azan sebelum imam naik atas mimbar. Saya sebut tadi. Lalu imam itu baca khutbah pertama, kemudian dia duduk lalu berdiri lagi untuk baca khutbah kedua, maka hal itu telah memadai baginya insya-Allah. Mana tak ada 2 kali duduk. Sebab apa? Sebab sebelum dia naik atas mimbar tu imam azan dah. Mana tu muazzin azan dah. Selesai azan baru imam naik atas mimbar, kemudian terus dia baca khutbah dan dia duduk selepas khutbah pertama, dan selepas dia duduk dia baru baca khutbah dia. Memadai. Maknanya Imam Syafi'i nak ayatnya duduk mula-mula tu bukan khutbah sebenarnya. Tak masuk dalam khutbah. Kenapa hal tu? Gitu. Baik. Imam yang berkhutbah sebaiknya bersandar atau memegang tongkat, busur atau yang serupa dengan atau sesuatu lah. Kalau zaman Nabi dulu tombak. Kalau setengah-setengah tempat tu zoom pegang tu pegang senapan. Ikutlah. Tapi jangan pegang kapok. Dia jenis panjang, apa busur panas dia boleh duduk gitu. Jangan pegang kapok. Kecuali kapok tulu panjang, rapat latah, tak apalah. Dia sebenarnya kalau dalam setengah kitab tu Nabi pegang tongkat. Sebab tu ulama kata dan semacam tongkat. Semacam tongkat ni busur panah kan tinggi. Busur panah ni dia sama tinggi dengan orang. Anda tengok dalam tafsir dalam itu dia cerita berkenaan dengan panah. Busur panah dibuat mengikut keadaan seseorang tu. Kalau orang tu tinggi, busur panah dia tu panjang lah sebab dia nak tarik tu. Kalau dia tu rendah, tiba busur panah tinggi pada dia, nak tarik lagu mana? Habis dah depa. Tapi tak cukup regang lagi. Sebab apa? Sebab menggunakan tangan pendek. Jadi anak panah dibuat ni berdasar pada saiz seseorang. Begitu juga pedang. Berat tu, tapi tak sapalah 100 kilo. Kalau ada kalau 100 kilo tu, tu kena jing tu. Tidak orang tu kalau pedang 100 kilo tu. Tu yang dia tak siapa 1 kilo. 1 kilo ni besar ke 1 kilo. Biar guna akal apa pun tengok lagi tak kena guna akal. Biar menasabah. Kalau tidak orang pelik. Barang tak ada sanak ni padai-padai lah kita nak sebut pun. Jadi imam yang berkhutbah kata Imam Syafi'i lagi sebaiknya bersandar. Apa tu? Nak ikut Nabi lah. Atau memegang tongkat, busur atau yang serupa dengannya. Jadi hak ni sebenarnya kalau kita baca ni kita nampak patutlah. Dia bersandar tu makna pegang tongkat. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata nak menyandar macam mana? Tempat kita ni tak ada tiang gitu. Sebab tongkat tu sendiri. Ataupun dia ada rusun depan tinggi kan letak tangan dia. Sepatut gua jadi anda tengok tu kalau dia rusila tu dia pakai tongkat, dia ada khusus tempat dia letak, dia bertongkat. Nak ambil juga mana bertongkat tu bersandar itu. Cuma asal Nabi bersandar ni belakang. Tapi nak buat tak boleh lah. Sebab dia punya keadaan, dia punya gitu ya. Cuma kena ingat satu perkara lah. Ini berdasar pada hana ada cek dalam internet apa. Nabi bersandar tu ketika tidak ada mimbar.
Bila ada mimbar seperti hak di Pasir Lada tu, Nabi tidak bersandar dah. Nak bersandar macam mana lagi? Tak ada dah. Enggak buat mimbar dah. Enggak tak ada tiang untuk bersandar seperti sebelum ada mimbar. Jadi di situ dia kira tongkat itu sudah cukup dah. Cumanya Imam Syafi'i kata hak molek-molek. Kalau kita buat gitu kan dia serupa pula getel dia kata sepuluh Nabi buat tu molek, tapi nak buat gitu tak boleh lah, tak serupa dah lah. Cuba tengok imam yang sebaiknya bersandar atau memegang tongkat, busur atau kalau boleh buat. Tapi sekarang ni hak bersandar tu tak ada dah sebab keadaan mimbar tidak sesuai. Tapi yang kekalnya bertongkat itu. Gitu. Kalau nak buat tiang tu tak tengah tu tak. Sebelah kursi tu boleh buat. Dia bersandar ni begini, tidak semestinya betul-betul di tulang belakang tidak. Bersandar sebelah ni, tak apa sebelah gitu. Tak apa dah. Dalam kalau kita nak ambil tu boleh buat gitu pun tak ada masalah pun. Kalau kita buat gitu mana kita nak menghayati betul-betul zaman Nabi. Tak apa. Sebab ada sebut gitu. Hak ta'lih ni hak tak ada dia ada ke hak tu ta'lih. Tu. Baik, Imam Syafi'i kata lagi dalam qaul berapa? 692 lah. Jika imam tidak memegang tongkat, maka saya menyukai apabila dia menenangkan badannya dan kedua tangannya. Ia boleh meletakkan tangannya di atas tangan kiri atau membiarkan dua tangannya tenang pada tempatnya dan tidak banyak berpaling, dan hendaknya ia menghadapkan wajahnya ke arah hadirin itu di hadapan. Saya tidak menyukai apabila dia banyak berpaling ke kiri dan ke kanan agar manusia mendengar khutbahnya. Ni kalau tak ada tongkat, tiang pun tak ada, tongkat pun tak ada, dia duduk gini, maknanya tak lagi gini, letak tangan gitu. Ataupun dia lepas tangan dia begitu. Dan dia tidak banyak berpaling. Sebabnya begini, khutbah ni dia tidak boleh banyak pergerakan. Jangan duduk dua tangan duduk sampai raka meja. No. Tak boleh begitu. Atau banyak duduk. Jadi dia situ macam dia ada tertib dia. Mana kita diam banyak. Kalau berpaling pun makna sekadar kepala begitu. Sebab tu dalam hadis sebut Nabi, ada Nabi angkat tangan gini, tidak gitu, tidak qab, tapi Nabi bas, buka. Ada disebut sekadar tu. Bahkan masa anak belajar dulu dah kita tengok tak ada dalam hadis. Tak ada Nabi khutbah sampai akak kedua-dua tangan, tak ada. Mana tertib tu, sopan tu. Makna kalau pergerakan fizikal kita boleh jaga begitu, insya-Allah lidah pun kita boleh jaga juga. Itu tujuan. Sebab khutbah ni bahaya. Kalau kita tak boleh kawal ke macam-macam dia akan keluar tu. Ketika nak marah tu, khutbah dalam keadaan marah ni bahaya. Macam-macam boleh tu. Ingat cerita dia nak lacak tongkat. Dia tengah khutbah orang kecek, dia isyarat dah tak dengar juga. Aku lacak ke dia kata. Geger masa anda jadi email dulu, geger dalam kursus tu. Jadi pengurus kata jangan buat gitulah. Itu email jenis backing. Anak murid tahu hak duk dengar tu. Dia nak lacak dengan tongkat dia tu. Geger pada waktu tu. Itulah. Jadi di sini sebab tu dia sebut adab. Adab itu. Cuba tengok pula ni. Imam tidak memegang tongkat. Tongkat, busur, hak semacam tongkat tu tak ada pegang apa-apa. Jangan pegang telefon lah. Saya suka kalau dia menenangkan badan dia dekat daerah gitu, biasa gitu. Ataupun letak gini ke, pegang gini. Lah ni tak timbul sebab dia pegang teks. Tapi sekarang ni tak pegang teks, mungkin dia ada orang setengah tu pakai komputer. Ada pakai komputer tu mati komputer tu. Senyap mata. Lepas tu standby, lepas tu guna komputer pun dia letak teks. Kalau mati komputer bokah lalu tu. Adalah kena tu. Tu. Baik. Ia boleh meletakkan tangan dia di atas tangan kiri. Buat gini. Imam Syafi'i kata. Nak suruh nampak sopan. Nampak tawaduk itu. Atau dia membiarkan dua tangannya tenang pada tempat duduk gitu. Irsal dia panggil. Duduk gitu. Mana berkhutbah dalam keadaan luruskan tangan gitu. Dan tidak banyak berpaling. Dan hendaklah dia menghadapkan wajah dia ke hadapan. Sebab tu ulama kata paling sikit itu masih hadapan lagi tu. Sebab itulah kedudukan mimbar tu dia tidak terlalu dekat dengan makmum. Sebab kalau terdekat dengan makmum takutnya paling nak tengok kepada orang ini. Ini kalau jauh sikit. Jadi kita hanya jelingkan mata kita tu pun sudah jelas dah. Sebab itulah bagi anak lah. Sepatutnya mihrab yang kita buat ni dia kena luah. Mihrab ni kalau tak perlu buat setengah-setengah tempat mihrab tu sekadar muat
imam dengan mimbar saja. Dan mimbar duduk sama dengan dinding. Menyebabkan orang yang berada di sehadapan tak nampak pun dia punya khatib itu. Itu tidak bagus. Tak molek gitu. Sebab lihat dia punya khatib itu, dia ada kesan dia. Khatib dia kendaki. Jadi sepatutnya kita kata, biar sama tak apa. Jadi bila letak dia punya mimbar tu, jadi tidak terhalang tu makmum tu. Dia boleh, itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya tidak menyukai, kata Imam Syafi'i, apabila khatib itu banyak berpaling ke kiri dan ke kanan. Maksud dianya supaya orang ramai boleh dengar khutbah dia. Hak ni tak timbul zaman kita. Sebab apa? Sebab ada panggil pembesar suara. Sound system itu lebih daripada cukup dan maksud supaya orang dengar tu. Tak ada masalah. Kata Imam Syafi'i lagi, sekurang-kurangnya yang dinamakan khutbah ialah, hak orang panggil khutbah. Ni khutbah dari sudut istilah. Sebab kalau khutbah masa-masa bahasa Arab, mana pidato, ceramah. Tu semata-mata dari sudut bahasa. Tapi bila kita sebut khutbah dalam konteks jemaah ni, sekurang-kurang, hak minimal, untuk sah khutbah tu, dia kena ada pujian kepada Allah sebagai muqaddimah dia tu. Selawat pada Nabi. Membaca ayat Quran pada khutbah pertama. Kalau tak ada langsung baca ayat Quran, tak sah. Ini termasuk rukun ni. Pada khutbah kedua, dia puji Allah Subhanahu Taala, selawat pada Nabi, berwasiat bertakwa, ittaqullah. Ni kena guna bahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain pun, kecuali taklif. Katalah tepat tu baru-baru baca Quran betul-betul lagi misalnya. Dah baca setakat dia boleh. Biar bunyi pelik pun tak apa, daripada tak baca langsung. Dia panggil wasiat bittaqwa, dia panggil wasiat bittaqwa tu. Tu sekurang-kurang. Kalau tak ada hak tu, tak sah khutbah. Ni sekurang-kurang. Banyaklah tempat kita. Tempat kita kalau kita perhatikan bila nak baca khutbah, dia ada pula orang apa ni? Dia banyak gede tu sebelum tak masuk. Allahumma salli. Kan ada ke? Tu tak ada langsung tu. Tu tak ada langsung tu. Buat apa tak tahu buat tu. Kita pun pelik juga. Berahi yang nambah tu. Sekat nasi sudah lah nak nambah. Waktu pun tak perlu lagu tu. Lepas tu ada kalau kapus sini tu apa anda memang tak ada. Antara dua khutbah tu ada juga. Ada lagi ni? Kenapa dia dah baca tak ingat ada? Allahumma salli. Pada situ doa. Ada lagi? Gede? Mengganggu orang doa. Pelik apa tak tahu dah. Guna mikrofon tak ada mana. Pelik sengerti. Kita pelik, dia pelik kita. Itu tidak amalan Nabi lah, tidak amalan sahabat. Kalau kita, kalau amalan sahabat, dia gini kontrak kita dengan imam ni, habis bila imam bagi salat, kita terputus dah. Dia panggil jamaah tu. Kalau sebab tu zaman Nabi, bila selesai Nabi bagi salat tu, macam masing-masing sahabat dia akan benar. Sama ada duduk di situ, sebab ada riwayat kata duduk di situ. Ada riwayat yang kata dia berpindah tapi dalam masjid yang sama. Makna masih kekal dapat doa rahmat malaikat. Daripada waktu dia doa, dia berzikir sendiri, Nabi pun. Sebab tu Nabi kata, dalam riwayat Nabi kata, antara amanah imam, bila jadi imam, amanah dan tanggungjawab dia kena doa kepada makmum dia. Jadi imam masa dia berdoa secara individu tu, dia kena doa kepada imam belakang dia. Dia kena doa. Tu imam tu kena doa pada makmum. Makmum ni doa sendiri-sendiri lah. Tak ada Nabi sebut makmum kena doa kata imam. Tapi imam tu termasuk dalam amanah dia, tanggungjawab dia. Dia kena berdoa. Tapi bukan bermakna berjamaah. Sebabnya kalau kita tengok memanglah makmum ni dia doa sendiri-sendiri, ambil tempat dia berzikir. Sebab masalah saya lain. Masalah makmum orang sahabat kita ni lain. Masing-masing dia doa sendiri-sendiri. Hak tu hak sebenarnya. Sebab itulah tempat kita ni bila dia tidak amal hak tu, bila dia amal lama dah berzamai dah berdoa, berzikir, berdoa sekali untuk imam, bila ada orang bangun nak gitu, dia pandai serong. Dia pandai pelik. Kita pun perlu hujat nak buat gitu. Tapi ana buat sebab kita nak tunjuk hak asal zaman sahabat. Tanggungjawab berdoa tu bukan franchise seperti email daripada muda faktua. Sehingga orang kita jadi tak reti nak berdoa sendiri. Tu ada kesilapan lah situ. Hak sepatutnya kita doa sendiri. Saya ada doa. Bahawa kita email tu dia ada masalah dia sendiri. Cuma ni hak Nabi sebut, email ada tanggungjawab selepas solat. Tanggungjawab imam selepas solat, dia kena doa dan dia kena masuk ke sekali makmum.
Makna dia kena guna ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa semua makmum-makmum ni. Dia kena ada sebut tu. Hak tu betul lah. Tapi maknanya bukan berjemaah. Waktu Tim Aziz buat kalau tu. Hak tidak berjemaah tu. Jadi gitulah. Jadi maknanya tujuan kita belajar ni maknanya kita nak suluh amalan kita apakah tepat dengan Rasulullah. Ana tidak nak sa'akil hak dia buat tu tak sah, ana tidak nak sah begitu. Ana tidak semua kita naknya biar pure, jelas, nyata. Nabi buat gini biar nyata pada minda kita dan kita kena buat iaitu seperti mana kita belajar. Sebab apa? Kalau kita buat tepat seperti Nabi buat pada hadis saya, meyakinkan kita. Tapi kalau kita buat tak serupa, moga baiknya ada terbelah saya tak pasti tu. Bagi saya tak seharusnya buat lah tu. Mengikut email. Sebab setengah-setengah orang kita menganggap tu email ni alim. Mesti alim tu email. Setengah-setengah orang kita dia faham begitulah. Tak mesti. Ada ramanya tu itu email ni memang dia alim. Dia gini ya benarnya. Bagi saya lah. Masalah alim tak alim ni benda subjektif. Tak sama. Cumanya paling kurang. Ni orang panggil standard agama kita. Bila kita nak terlibat dalam satu-satu profession tu. Kita kena tahu bidang tu tak apa dah. Misalnya bila nak nikah kena tahu tentang perkahwinan. Sebab tu ada kursus perkahwinan. Bila nak berniaga kena tahu hukum amalah asah tu supaya tidak terlibat dengan haram. Sama juga kita nak jadi tu imam. Kena tahulah belagu mana disiplin imam seperti yang Nabi buat kena tahu. Ni kita tak ikut Nabi buat. Lagu mana? Lepas tu orang lain nak ikut Nabi kita pandai sayang pula. Siapa ada kata siapa dia terus bangun tidak berdoa sekali lima, itulah kera dia kata. Biasa dengar mak? Biasa dengar. Anak dengar. Sebab anak yang bangunnya. Kita nak pergi atas anak sekolah, nak pergi ambil anak sekolah waktu Zuhur ni. Gak staf-staf USN ni pun ramai juga salat juga. Dia pun kurwa nak masuk dah. Dia pun bangun, setengah bangun tu pergi belakang mai sunat. Tik email ni malas sebut lah. Gerai juga Ustaz email ni. Dia pun kata di mikrofon siapa dia bangun selalu tak berdoa kali timai bol lah mari masjid Amr dia kata. Di mikrofon. Gak kita itunya tak boleh nak kawal perasaan kita kata kalau bodoh tak sejadi timai. Marah lepas tu balah ngana lagi. Tapi baik pula baru ni jumpa baru ni. Masa raya baru ni salah duduk semeja makan. Di masjid Langgar jumpa dia. Dia kata kejut habis. Orang-orang SM tu pun dia nak masuk ke jannah pun kata Allah ta'imeh jahil ni mu. Padahal je kalau dia belajar sikit ya tak perlu alim pun tahu batu ya molek selalu. Tapi mereka tak tahu. Gitu. Baik, seterusnya itulah bacaan pada khutbah ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Bacaan pada khutbah. Jadi kesimpulannya bila kita bercakap tentang khutbah ni seseorang nak terlibat baca khutbah dia kena ada ilmu tentang bagaimana cara berkhutbah mengikut versi sunnah tu kena tahu. Bila dia nak jadi imam dia kena tahu bagaimana sunnah semasa menjadi imam seperti mana yang Nabi buat dia kena tahu. Kalau tidak jadi bercelarulah. Kena tahu Nabi buat macam mana. Okey, kita berhenti setakat tu untuk kita al-um insya-Allah.